الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat pendengar, muslimin muslimat, moga-moga Allah memelihara kita semua. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam tazkirah ringkas berkenaan dengan panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memelihara diri daripada ujian. Jadi dalam masa yang ringkas ni, insya-Allah saya akan mengumpulkan beberapa hadis dan periwayatan yang merujuk kepada satu wirid ataupun satu doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita maklum dan telah disampaikan kepada kita oleh ustazah sepanjang keadaan yang menimpa umat Islam, iaitu bacaan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi bacaan tersebut dia tidak terdapat di dalam Al-Quran. Bahkan dia secara khusus ialah diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim, dan menghukumkan hadis tersebut sebagai hadis yang sahih. Dan sahabat yang meriwayatkannya ialah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Jadi antara perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini ialah tentang bilakah kita nak membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi dinyatakan bahawa hendaklah dibaca ayat tersebut 3 kali di sebelah pagi, dan sebaik-baiknya kita baca setelah kita selesai menunaikan solat subuh. Dibaca 3 kali dengan keadaan kita mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, dan kita tiup kepada tangan kita dan kita sapu kepada seluruh badan. Itu kita buat 3 kali di waktu pagi, dan kita buat juga 3 kali di waktu petang, maksudnya setelah solat maghrib ataupun solat isyak. Tapi Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, dia menyatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, maknanya disunatkan juga kita membaca lebih daripada 3 kali. Dan Imam Ghazali menyatakan bilangan yang paling kurang ialah 10 kali. Dan dibaca 10 kali tersebut sebelum kita bercakap. Setelah kita selesai menunaikan solat subuh, kita baca tadi 10 kali, sapu ke badan, dan selesai solat maghrib ataupun solat isyak juga kita amalkannya. Jadi itu waktu yang berterusan setiap hari untuk kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un ila akhirih. Dan terdapat juga waktu-waktu yang lain yang disunatkan kita membaca doa tersebut, iaitu apabila kita ingin makan ataupun kita ingin minum. Mana diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, satu orang Arabi, maksudnya orang pendalaman, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ialah orang yang sakit berpanjangan. Badanku tidak sesuai dengan satu-satu makanan ataupun dengan satu-satu minuman. Maka wahai Rasulullah, doalah agar Allah memberikan kesihatan kepadaku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Idza akalta ta'aman aw syaribta syaraban. Sekiranya kamu makan sesuatu makanan ataupun kamu minum sesuatu minuman, maka kamu katalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi da'un fil ardi wala fis sama' ya hayyu ya qayyum. Jadi salah satu tempat yang disunatkan kita membaca doa tersebut walaupun dengan sedikit lafaz yang berlainan dalam periwayatan ialah apabila kita ingin makan sesuatu makanan ataupun minum. Dan disunatkan juga kita membaca doa tersebut apabila kita ingin menunggang kenderaan. Daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berkata apabila dia menunggang kenderaannya ataupun menaiki kenderaannya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai', subhanahu laysa lahu samiyyun, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alaihi salam. Jadi kalau kita tak hafal doa yang lebih panjang dari itu ataupun pertambahannya, maka kita bacalah doa yang kita ingat. Jadi sekiranya kita membaca doa tersebut, sekiranya kita ingin menunggang kenderaan, maka tunggangan yang kita naik tadi, sama ada kenderaan kita, motosikal atau akan berkata, Barakallahu alaika. Moga-moga Allah memberkati kamu, wahai orang yang beriman. Kamu telah meringankan beban di atas belakangku, dan kamu telah mentaati Allah, dan kamu telah berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Moga-moga Allah memberkati kamu sepanjang perjalanan kamu dan menjayakan urusan kamu. Jadi disebabkan kita memulakan menunggang sesuatu kenderaan dengan membaca mengingati Allah SWT, maka tunggangan tersebut mendoakan kepada kita agar terselamat sepanjang perjalanan dan berjaya dalam sesuatu urusan yang diinginkan. Dari itu 3 keadaan ataupun 3 waktu yang disunatkan kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Pertamanya pagi dan petang, maksudnya kita baca selepas subuh dan selepas maghrib. Dan keduanya ketika kita nak makan sesuatu makanan, dan yang ketiganya ketika menunggang kenderaan. Dan kita nak bincangkan seterusnya ialah tentang faedah ataupun khasiat ataupun fadilat apabila kita membaca doa tersebut. Jadi pertamanya, apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sehingga akhir tadi, Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada bala yang mengejutkan. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman, dia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang berkata pada ketika pagi Bismillahirrahmanirrahim sehingga akhir, apabila nescaya dia tidak akan dikejutkan dengan mana-mana bala bencana sehinggalah dia tadi berpetang. Dan siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sehingga akhirnya, pada ketika dia masuk pada waktu petang, nescaya dia tidak akan dikejutkan dengan sesuatu bala sehinggalah dia berpagi semula. Dan hadis tersebut ialah hadis hasan. Jadi kita maklumlah keadaan yang menimpa umat Islam sekarang ni, dia berlaku tanpa kita sangka, dan kita mohon daripada Allah SWT agar tidak menjadikan perkara tersebut semakin berkembang, yang akan menyebabkan ujian yang tidak kita sangka dan tidak kita ketahui apakah yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, sekiranya semua umat Islam membaca doa tersebut pada dirinya setiap hari, nescaya Allah Ta'ala akan menyelamatkannya daripada bala-bala yang datang mengejut, yang tidak kita sangka, yang tidak kita ketahui. Dan salah satu lagi faedah membaca doa tersebut ialah Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada orang zalim. Diriwayatkan bahawa sesungguhnya salah seorang pemimpin ataupun pemerintah yang zalim yang bernama Al-Hajjaj, dia memanggil salah seorang sahabat Nabi, maksudnya dia hidup di hujung zaman sahabat, maksudnya Khalifah Umayyah, dan salah seorang sahabat yang umur panjang itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Al-Hajjaj memanggil Sayyidina Anas dan dia berkata, wahai Anas, aku ingin membunuh kamu. Kemudian Anas berkata radhiyallahu anhu, sekiranya aku mengetahui kamu berkuasa untuk membunuh daku, kamu mampu untuk membunuh daku, nescaya aku akan menyembah kamu selain daripada aku menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hajjaj berasa hairan
bagaimanakah Sayyidina Anas amat meyakini bahawa dia tidak boleh memudaratkannya. Jadi Sayyidina Anas bertanya, bagaimana kamu boleh amat yakin dengan perkataan sedemikian? Maka Sayyidina Anas berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkanku satu doa. Dan Rasulullah berkata, siapa yang berdoa dengan doa tersebut pada setiap pagi, tiada seorang pun daripada manusia yang boleh memudaratkannya. Dan Anas berkata, aku telah membaca doa tersebut pada pagiku ini. Maka Hajjaj berkata, tolonglah ajarkan kepadaku doa tersebut. Maka Sayyidina Anas berkata, minta lindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak akan mengajarkan doa tersebut kepada sesiapa sekalipun selagi mana kamu masih hidup. Kemudian Hajjaj kata kepada tenteranya, lepaskan Sayyidina Anas, biarlah dia keluar balik kepada rumahnya. Maka ditanya kepada Hajjaj, mengapakah kamu membiarkan Anas bin Malik padahal kamu panggilnya untuk kamu tadi membunuhnya? Maka Hajjaj berkata, aku melihat di atas bahu Sayyidina Anas ada 2 ekor singa yang amat besar yang sedang membuka mulutnya untuk menerkamku. Jadi tak kala Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ingin meninggal dunia, maka dia memanggil khadamnya dan dia berkata, sesungguhnya ada hak ke atas semua yang aku patut tunaikan. Dan kemudian Sayyidina Anas mengajarkan kepadanya doa tersebut, iaitu doa Bismillahi khairil asma, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan salah satu lagi khasiat membaca Bismillahilladzi la yadurru ila sehingga akhir ialah Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita daripada racun. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Sayyidina Abi Darda ni dia memiliki seorang hamba perempuan. Satu hari hamba perempuan ni datang kepada Sayyidina Abi Darda dan bertanya kepadanya, kamu ini manusia ataupun bukan manusia? Maksudnya kamu ni dicipta daripada jenis apa? Malaikat ke? Manusia ke? Jadi Sayyidina Abu Darda berkata, aku ialah adamiyun misluk. Aku ialah manusia seperti kamu. Kemudian perempuan tadi berkata, hambanya, tidak mungkin kamu ni seorang manusia. Kerana sesungguhnya aku telah meletakkan racun selama 40 hari di dalam makananmu, tetapi tidak memudaratkan kamu. Kemudian Sayyidina Abu Darda berkata, tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya orang yang berzikir mengingati Allah tidak akan memudaratkan mereka sesuatu apa pun. Dan sesungguhnya aku telah menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku telah mengingati Allah Ta'ala Bismihil A'zam, dengan nama Allah Ta'ala yang teragung. Jadi hamba perempuan tadi berkata, apakah doa tersebut? Maka Abu Darda berkata, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian Abu Darda bertanya, mengapakah kamu cuba meracunkan daku selama 40 hari ini? Maka dia berkata, sebabnya ialah kerana bughduka. Aku tidak suka kepada kamu. Aku amat membenci kamu. Kemudian Sayyidina Abu Darda berkata, aku merdekakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan aku tidak akan menuntut apa saja kesilapan yang kamu buat pada diriku. Dan dalam riwayat yang lain, Sayyidina Khalid ibn Walid Al-Walid, salah seorang panglima Islam yang agung di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia menuju ke satu kawasan yang bernama Al-Hirah setelah dia tadi selesai membuka kota Yamamah dan setelah dia tadi selesai membunuh Musailamatul Kazzab. Jadi apabila dia sampai kepada kota Al-Hirah, dia dalam perbincangan dengan penduduk tersebut untuk mereka tadi menyerah diri ataupun mereka tadi menerima agama Islam. Jadi penduduk Al-Hirah, mereka yang beragama Nasrani tadi menghantar salah seorang utusan yang bernama Abdul Masih. Jadi Abdul Masih ni ialah orang yang dah berumur panjang, salah seorang yang terkenal di kalangan masyarakat Arab, dan umurnya diriwayatkan pada ketika bertemu dengan Khalid ibn Walid ialah sebanyak 350 tahun. Dan dia bersama-samanya ada racun yang diistilahkan sebagai sum sa'ah, racun yang akan membunuh orang tersebut serta-merta. Dan diriwayatkan racun tersebut diperbuat daripada racun ular tedung yang hanya terdapat di negara seperti Filipina dan Malaysia dan di sebelah-sebelah India di sini. Kemudian Khalid bin Walid bertanya, mengapakah kamu membawa racun bersama-sama kamu? Jadi Abdul Masih berkata, aku diutuskan oleh kaumku untuk berbincang dengan kamu tentang urusan
sama ada kami ingin menyerah diri ataupun akan melakukan peperangan. Jadi sekiranya dah aku rasa diriku akan membawa bahala bencana ataupun akan memalukan kaumku, maka aku tidak ingin untuk kembali semula balik kepada kaumku, jadi aku akan makan racun ni supaya aku mati, dia kata. Jadi Khalid bin Al-Walid berkata, serahkan kepadaku racun tersebut. Maka dia ambil racun tu di tangan dia, dia membaca Bismillah wa billah Rabbil ardi was sama bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un sehingga akhirnya, kemudian dia memakan racun tersebut. Jadi apabila Sayyidina Khalid memakan racun tersebut, dia seolah-olah pengsan sekejap, kemudian dia sedar kan, dia menggerakkan kepalanya seolah dia tadi selamat daripada terbangun daripada terlepas daripada ikatan yang amat kuat. Jadi apabila Abdul Masih dia melihat satu orang manusia yang terselamat daripada racun yang amat kuat tersebut, maka dia kata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku telah melihat seorang manusia yang tidak mati, tidak mudarat dengan apabila dia memakan racun yang amat kuat ini, maka aku telah meyakini bahawa mereka bukanlah manusia yang biasa. Mereka datang dengan arahan daripada Tuhan dan sesungguhnya dakwah mereka akan meliputi seluruh dunia. Maka hendaklah kita berdamai dengan mereka dengan membayar jizyah. Sesungguhnya mereka tetap akan menang sekiranya kita berperang dengan mereka. Dan salah satu lagi faedah terakhir apabila yang nak dibincangkan apabila kita membaca ayat tersebut ialah sebagaimana kisah yang diriwayatkan daripada Syekh Fakhruddin Osman At-Turizi. Maksudnya dia tadi sedang mempelajari kitab Al-Faraid di Mekah dengan gurunya Syekh Taqiyuddin Al-Hawrani. Jadi tak kala mereka sedang duduk membaca kitab, tiba-tiba seekor kalajengking datang berjalan. Maka Syekh tadi mengambil kalajengking tersebut dan dia pegang. Dia pegang kalajengking tersebut. Jadi anak murid tadi kata, anak murid apabila melihat Syekh tadi memegang binatang berbisa tanpa mudarat, maka anak murid tadi letak kitabnya, berhenti membaca kitab. Jadi Syekh berkata, Iqra', teruskanlah membaca kitab. Jadi anak murid kata, aku takkan baca kitab ni sehinggalah kau mengajarkan kepadaku kenapa kau boleh pegang binatang tadi tanpa mendapat mudarat. Maka Syekh berkata, faedah tersebut dah ada pun di sisi kamu. Maknanya faedah tadi kamu dah tahu pun. Qultu, maka anak murid tadi bertanya, apakah faedah tersebut? Maka Syekh berkata, sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Nabi SAW baginda bersabda, siapa yang berkata pada ketika pagi dan siapa yang berkata pada ketika petang, Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim, lam yadurruhu syai'. Dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Dan Syekh tadi berkata, waqad qultuha awwalan nahar. Sesungguhnya aku telah membaca doa tersebut pada pagi tadi, maka sekarang sekiranya aku memegang apa saja benda-benda yang memudaratkan, maka aku mengetahui bahawa dia tidak boleh memberi mudarat kepadaku. Dan terakhir sekali sebagai penutupnya, kita bincangkan tentang cara mengamalkannya. Jadi setelah kita mengetahui doa tadi dibaca setiap pagi dan petang, maka ketahuilah kita kena mengamalkannya secara berterusan. Berterusan sebagaimana kita mengamalkan semayang. Kalau umur kita hari ini dah 40, kan, maka kita kata saya dah mengamalkan semayang selama 25 tahun. Maksudnya daripada kita balik, contohnya daripada umur kita 15 sampai 40, sepanjang-panjang itulah kita dah mengamalkan semayang. Jadi begitulah juga apabila kita dah diajarkan dengan satu doa daripada Nabi SAW, maka cubalah kita amalkannya berterusan. Sebagaimana kita mengamalkan semayang secara berterusan. Sebagaimana kita tadi menunaikan solat sunat secara berterusan. Jadi yang dituntut daripada umat Islam ialah berterusan mengamalkan. Dan kita tak, maksudnya dah ada dari kalangan kita umat Islam yang memakan sesuatu ubat tertentu dalam tempoh masa yang panjang, 10 tahun, 20 tahun, dan mereka amat risau sekiranya satu hari tak makan ubat tadi, dia akan risau mudarat pada dirinya. Jadi begitulah umat Islam, sepatutnya di samping kita makan ubat-ubat ataupun kita makan makanan, kita kena merasa risau sekiranya kita tidak membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi salah satu tuntutan ke atas kita ialah berterusan membaca doa tersebut. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Aban ibn Uthman. Dia salah seorang yang anak kepada Sayyidina Uthman yang meriwayatkan hadis tentang pembacaan doa ni. Jadi satu ketika Aban bin Uthman ni dia ada gangguan pada dirinya daripada orang sekelilingnya dan dia berasa marah.
timbul perasaan marah pada dirinya, maka pada ketika itu dia satu hari tadi dia terlupa untuk membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'. Padahal dia yang meriwayatkan hadis. Jadi pada ketika hari dia terlupa membaca doa tersebut, maka dia ditimpa dengan waliyazbillah penyakit lumpuh sebelah badannya. Jadi apabila anak-anak muridnya datang kepadanya, ataupun salah seorang lelaki datang melihatnya, jadi lelaki itu berasa hairan. Kamu kata siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim sampai habis tadi tidak akan mendapat mudarat, tapi kamu yang mengajarkan kepada kami hadis tersebut, sekarang kamu ditimpa dengan penyakit. Jadi Aban bin Osman dia berkata, ketahuilah bahawa daku tidak berdusta kepada Sayyidina Osman, dan Sayyidina Osman tidak pernah berdusta terhadap Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya apa yang Nabi ucapkan benar. Sekiranya kamu baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un, Allah Ta'ala akan memelihara kamu. Cuma dia kata pada hari daku ditimpa penyakit tersebut, daku terlupa membacanya, disebabkan kemarahan yang ada pada dirinya. Dan begitu juga diriwayatkan daripada Syekh Al-Buhlul Ibn Rashid Ar-Ru'aini, salah seorang wali autad yang berada di Maghrib. Dia kata dia mengamalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru sampailah selama 30 tahun. Cuma apabila satu hari dia terlupa untuk membaca doa tersebut, maka dia diuji dengan khalifah ataupun dengan pemerintah yang zalim pada ketika itu yang bernama Muhammad ibn Muqatil al-Aqi, sehinggalah dia tadi diseksa dan meninggal dunia dengan seksaan tersebut. Jadi sebagai penutupnya, apabila kita telah mengetahui sesuatu amalan daripada Nabi Muhammad SAW, maka yang dituntut daripada kita ialah mengamalkannya. Mengamalkannya dengan penuh rasa ta'zim. Macam kita mengamalkannya dengan penuh rasa menghargai satu doa daripada Nabi SAW. Maksudnya di samping kita mempercayai asbab ataupun sebab-sebab yang menyelamatkan diri kita, seperti kita tadi menutup muka, kita mencuci tangan, kita tidak keluar daripada rumah, maka ketahuilah membaca doa ini juga ialah salah satu sebab untuk Allah Ta'ala memelihara diri kita. Dan yang paling penting sekali, kita bacalah doa tersebut dan kita mohon daripada sahabat-sahabat kita, terutama yang mempunyai hubungan secara langsung dengan pesakit, agar membacalah doa tersebut. Maksudnya di samping kita pakai pakaian untuk memelihara diri kita, maka kita yakinlah bahawa sesungguhnya doa daripada Nabi Muhammad SAW bermanfaat kepada diri kita. Kerana Nabi SAW dia tidak bercakap dengan dirinya sendiri, melainkan itu ialah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutupnya ialah kita cubalah amalkan dengan rasa mengagungkan doa tersebut. Maksudnya dengan kita tadi tidak menganggapnya doa yang biasa. Kerana permasalahan pada setengah manusia, apabila dia tahu sesuatu doa yang mungkin dia pernah dengar daripada orang lain, ataupun dia kata, ini doa saya dah maklum, ataupun ini bacaan semua orang dah baca, jadi timbul dalam dirinya rasa merendah-rendahkan doa tersebut. Itulah salah satu penyakit di dalam diri kita yang kita risau. Maksudnya tiada satu kalimat pun yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan kalimat tersebut ialah kalimat yang agung, yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sepatutnya kita rasa, oh ni doa semua orang dah tahu kan, ataupun doa ni mungkin tak ada manfaat, ataupun kita rasa tak ada faedah pun baca doa ni, benda lain lebih berfaedah. Jadi itulah bisikan-bisikan syaitan yang nak menyebabkan kita tadi ditimpa mudarat. Maksud syaitan dia tak nak kita selamat, kerana keselamatan diri kita akan membolehkan kita beribadat. Tetapi syaitan dia nakkan kemudaratan kepada diri umat Islam. Jadi dia akan mencampakkan dalam diri umat Islam tidak mempercayai nas-nas ataupun panduan-panduan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan apa-apa saja bacaan. Sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ni, la ilaha illallah akan menolak bala. La hawla wala quwata illa billahil aliyil azim juga akan menolak bala. Jadi jangan timbul dalam diri kita, tak apalah aku tak buat pun tak apa, nanti adalah Allah Ta'ala tolak bala itu dengan cara yang lain. Jadi jangan ada bisikan syaitan di dalam diri kita yang menghalang kita daripada mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi saya menasihati diri saya dan sahabat-sahabat semua agar kita istiqamah lah beramal dengan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Apabila kita dah mendengar atau kita dah bagi sesiapa yang telah mengamalkan tadi, maka itu tahniah lah, maksudnya petunjuk dan taufik daripada Allah Ta'ala. Tapi sekiranya kita yang masih belum mengamalkan, kita niatlah untuk mengamalkannya secara istiqamah. Dan moga-moga apabila kita tadi mengamalkan satu saja daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, moga-moga Allah Ta'ala tadi mengangkat bala
pahala, kan memelihara diri kita dan menyelamatkan seluruh umat Islam. Jadi itulah panduan daripada Nabi SAW untuk kebaikan kita semua. Cuma kita kena yakin dengan Nabi Muhammad. Tak boleh kita kata saya hanya mempercayai Al-Quran. Tapi ini ialah hadis Nabi Muhammad. Ini saya tak amal pun tak apa. Kerana apa bila kita mengucap, kan, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Kita mempercayai dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berkata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tak sepatutnya kita tadi tidak menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kita tidak menganggapnya sebagai satu kurniaan yang agung daripada Nabi. Dan kita dah baca kisah-kisah sahabat, kan, bagaimanakah sahabat diselamatkan daripada racun dengan bacaan Bismillah. Dengan bacaan tersebut, kan, diselamatkan dari pemerintah yang zalim, diselamatkan daripada segala bala bencana. Jadi benda tersebut akan berulang. Kurniaan Allah tadi akan berulang pada hari ini dengan syarat kita tadi mengamalkannya dengan mentazimkan Rasulullah SAW, mengagungkan baginda dan berterima kasih banyak-banyak kerana Nabi telah meninggalkan satu doa, satu panduan, petunjuk kepada kita untuk Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita. Jadi itu sajalah yang ingin saya kongsikan kepada sahabat-sahabat semua. Maksudnya bacalah, kan, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i huwas samiul alim. Setiap hari secara istiqamah berterusan, kan, sebagaimana kita berterusan makan, sebagaimana kita istiqamah sembahyang, maka kita istiqamahlah membaca doa tersebut. Moga-moga Allah Ta'ala memelihara diri kita dan semua umat Islam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwar rahmanir rahim al hayyul qayyum allazi la yamut wa atubu ilaihi. Allahumma ighfir lana. Terima kasih semua kepada sahabat-sahabat pendengar. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kshif anna min al-bala ma la yakshifuhu ahadun ghayruk. Allahumma asrif anna wa 'anil ummati al-muhammadiyyati min al-bala ma la yasrifuhu ahadun ghayruk. Allahumma dafa' anna wa 'anil ummati al-muhammadiyyati min al-bala'i wal waba'i wal fahsha'i wal salluti al-'ada wa shahna wal baghdha ma la yalfa'uhu ahadun ghayruka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. تقبل الله منا ومنكم.